Hot FM. Ya, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan Geng Pagi Hot, Mak Adam dan Fizi. Hari ini kita rasa sangat-sangat berbangga bersama kita hari ini adalah Yang Berhormat Hari Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, juga merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Assalamualaikum, Assalamualaikum YB. Assalamualaikum Mak dan Fizi. Ya. Okey YB, berbalik kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan ni YB. Kalau kita lihat pada ketika ini suntikan ini digalakkan untuk mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Okey, jadi setiap tahun akan ada pertambahan rakyat yang akan memasuki umur 18 tahun. Jadi perancangan untuk mereka yang memasuki umur 18 tahun dan pengambilan vaksin secara berterusan, adakah ia akan diteruskan untuk jaga masa yang akan datang? Ataupun bagaimana YB? Kalau sekiranya COVID ini dia degil, virus ini degil, maksudnya dia berterusan sehingga bertahun-tahun yang akan datang, apa yang dipanggil sebagai endemik, maka kita akan memberi vaksin kepada mereka yang sudah mencapai usia 18 tahun. Tapi harapan kerajaan adalah kita dapat sampaikan vaksin ini kepada lebih daripada 80% penduduk dewasa di Malaysia pada tahun ini. Dan dengan itu kita boleh dapat menewaskan virus. Maksudnya kita dah sampai apa yang dikenali sebagai immunity kelompok. Maksudnya seramai mungkin dah ada sistem pertahanan terhadap virus ini, dan virus ini tak boleh nak jangkit orang lain. Dia dah tak ada tempat nak pergi. Itu lebih kurang immunity kelompok. Tetapi kalau virus ini berterusan, ya memang betul. Kita terpaksa bagi vaksin ataupun booster vaksin kepada mereka yang telah mencecah usia 18 tahun. Okey, YB, bagaimana pula dengan orang-orang duduk jauh daripada bandar, lagi-lagi warga-warga emas nak dapatkan vaksin ni? Adakah nanti kita ada kios atau servis dari rumah ke rumah atau macam mana? Ya, jadi kita akan, yang pertamanya kita akan ada program outreach yang mana akan pergi ke kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman, pergi ke rumah dulu untuk daftar mereka, ya, sebab mereka yang duduk di kawasan pedalaman yang berusia warga emas, mungkin mereka tidak ada internet, mungkin mereka tidak ada MySejahtera, ya, jadi kita akan ketuk itu dan kita akan daftar mereka untuk menerima vaksin. Apabila kita dah daftar mereka, bila vaksin sampai, kita akan hantar mobile unit kita, unit bergerak kita, pergi ke dalam kawasan kampung, kawasan pedalaman untuk kita suntik makcik-pakcik kita yang ada di sana. Ya, sebab kita tak mahu mereka ketinggalan. Ya, kita akan pastikan bahawa di mana anda berada, kita akan sampai dengan vaksin. Alhamdulillah. Jadi perkembangan yang sangat baik. YB, ini saya nak tanya YB, adakah pelawat ataupun pelancong yang bakal masuk ke Malaysia ni diwajibkan untuk mengambil vaksin COVID-19 ni sebelum masuk ke Malaysia? Mungkin ada dalam tempoh-tempoh tertentu ke, contohnya 2 minggu sebelum ke 3 hari sebelum ke, ataupun seminggu sebelum? Kita belum buat keputusan lagi dan perkara ini akan kita bincang dengan jiran kita dan juga negara-negara lain untuk mewujudkan peraturan yang sama. Ya, tetapi saya boleh andaikan bahawa untuk mereka yang dah terima vaksin, ya, untuk mereka yang dah terima vaksin dan boleh membuktikan bahawa mereka terima vaksin yang diterima oleh badan antarabangsa seperti World Health Organization, maka kita boleh benarkan mereka masuk dan tidak dikuarantinkan sebagai contoh. Tetapi kalau kita nak letakkan syarat mereka yang tidak terima vaksin tak boleh nak masuk, ini agak tidak ideal, tidak adil dan tidak ideal. Sebab ada yang tidak boleh ambil vaksin ini, ya. Contoh, ibu yang mengandung, dia tak boleh ambil vaksin ini. Ataupun orang yang ada masalah dengan sistem imun tidak boleh ambil vaksin walaupun kumpulan dia kecil, tetapi mereka tidak boleh ambil vaksin sebab bahaya untuk mereka. Jadi dengan itu kita mungkin bagi kelonggaran kepada orang yang dah terima vaksin. Contoh, dia tak payah kuarantin, dia boleh terus masuk saja. YB, betulkah bila kita ambil vaksin ni dia ada side effects? Apakah jaminannya?
Macam vaksin-vaksin lain yang kita ambil waktu kita kecil, waktu kita kanak-kanak ataupun kita pergi ke umrah, kita ambil vaksin untuk meningitis. Ada kesan sampingan yang kecil. Contohnya sakit di tempat yang disuntik. Itu biasalah. Kadang-kadang kita sakit kepala, kadang-kadang kita ada demam sikit, ya, tetapi itu dalam tempoh masa sehari dua dah tidak ada lagi. Ramai kawan-kawan saya di negara lain yang dah terima vaksin Pfizer ni dan mereka kata langsung tidak ada apa-apa kesan sampingan. Kalau ada pun sikit saja. Ya. Baby, contohnya macam ada individu yang tak nak ambil suntikan vaksin ni. Contoh macam Mak Adam. Dia takut jarum, kan? Dia takut jarum, so dia tak nak ambil suntikan vaksin. Adakah pihak kerajaan akan mengambil tindakan kepada individu yang enggan untuk mengambil vaksin ini? Kita tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan. Malah tidak ada satu negara pun yang mewajibkan, kecuali saya dengar Indonesia hari ini ada undang-undang baru yang akan mengambil tindakan terhadap rakyat mereka yang tak ambil vaksin. Tapi kita belum sampai tahap itulah, ya. Kita akan galakkan dan kita nak bagi tahu bahawa slogan kita adalah lindung diri, lindung semua. Maksudnya bila kita ambil vaksin ni bukan hanya kita lindung diri kita, tetapi kita melindungi orang di keliling kita. So kalau Mak Adam dia tak nak ambil vaksin, maksudnya dia adalah seorang anak yang tidak bertanggungjawab sebab dia tak jaga mak bapak dia. Dia boleh lagi menjangkiti mak bapak dia. Itu cara yang kita nak convince. Saya rasa kalau dia nak balik kampung, nak jumpa dengan family, saya rasa lebih baik dia ambil vaksin. Kalau tidak, dia boleh jadi seorang yang menjangkiti keluarga dia. Itu contoh. Kan? Nanti saya akan ambil vaksin, YB. YB, soalan seterusnya. Ya. Kalau ada orang yang nak bayar untuk dapatkan vaksin ni, mungkin dia nak tolong Malaysia. Bolehkah atau tidak, YB? Buat masa ni kita tidak ada vaksin yang boleh dibayar. Kita mestilah ikut program imunisasi kebangsaan kerajaan. Ya, kita tidak boleh bayar untuk kita potong queue. Kita kena ikut peraturan dan juga susunan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Baik, baby. Ini berkenaan dengan rumours di media-media sosial sekarang ni. Ada yang mengatakan bahawasanya ada yang menjual vaksin yang tidak berdaftar di pasaran luar tu, YB. Jadi apakah pesanan YB untuk mereka-mereka di luar sana agar lebih berhati-hati tentang vaksin yang tidak berdaftar ni, YB? Ya, vaksin ini hanya diberikan oleh kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, vaksin hanya boleh diperolehi melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kalau ada sesiapa yang janji boleh jual vaksin kat Shopee, kat Lazada, jangan percayalah. Itu bukan ori punya. Ada juga rumors YB di mana diorang mengatakan vaksin ni ada microchip. YB boleh tak ulas isu tentang microchip ni? Ya, isu ni sebenarnya berlega di kalangan anti-vax, di FB anti-vax dan sebagainya. Mereka kata COVID ini adalah ciptaan Bill Gates sebab beliau nak letakkan microchip dalam vaksin untuk mengawal pemikiran kita agar kita semua ni jadi Microsoft punya robot lah. Tetapi ini adalah cerita yang sangat-sangat tidak betul, cerita mengarut. Dan memang tidak ada microchip yang boleh muat dalam vaksin pun. Faham, Baby. Baby, setelah kita mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ni, adakah kita tak perlu pakai face mask, tidak perlu lagi menjaga jarak? So norma-norma baru ni macam mana, Baby? Adakah masih lagi dikekalkan ataupun macam mana? Buat masa ini sehingga kita betul-betul yakin yang COVID-19 ini dah tak ada tempat nak pergi, dah tak ada orang nak jangkit, dan kes-kes pun dah berada di paras sifar ataupun kosong untuk jangka masa yang kita puas hati. Kita masih lagi kekalkan contohnya pelitup muka dan penjarakan fizikal. Tapi apa yang saya boleh janji adalah kalau sekiranya seramai mungkin rakyat Malaysia menerima vaksin dan kita melihat kes jangkitan kita turun, kita melihat kes yang masuk hospital turun, maka kita boleh mula peringkat permulaan, kita boleh mula dengan kita mengurangkan sekatan PKP dan sebagainya. Kita boleh pastikan bahawa tidak lagi ada PKP yang terlalu ketat, kita boleh bergerak merentas sempadan balik kampung, ya.
pelitup muka mungkin ada lagi, ya, penjarakan tu mungkin ada lagi, tetapi kita boleh melihat norma-norma lama kembali secara berperlahan. Yalah YB, nak raya apa semua kan YB kan. Itulah, ya. Baik YB, bila ini pandangan YB lah kan sebagai seorang menteri, bila YB rasa agaknya pandemik COVID-19 ni akan selesai dan bila agaknya seluruh rakyat Malaysia akan disuntik vaksin secara keseluruhannya? Saya sasarkan untuk kita selesaikan bergantung kepada bekalan yang datang daripada luar negara ni. Baik. Kalau bekalan itu datang seperti mana yang dijadualkan, saya rasa kita dapat selesaikan sebelum bulan Disember. InsyaAllah. Kita dapat selesaikan sebelum bulan Disember. InsyaAllah. Sama ada COVID ini masih lagi ada dengan kita, itu bergantung kepada banyak faktor yang tak boleh saya jawab hari ini. Sebagai contoh, COVID ini dia sedang berubah, dia sedang mutate, ada mutasi varian baru. Baik. So kalau kita baca berita, kita tahu bahawa ada mutasi varian baru daripada Britain, daripada Afrika Selatan. Virus ini dia berubah. Dan bila dia berubah, mungkin vaksin itu tak berapa berkesan dengan perubahan varian baru virus SARS-CoV-2 ini ataupun COVID-19. Jadi itu yang menjadi kebimbangan saya dan juga pembuat-pembuat dasar di seluruh dunia, bahawa walaupun kita dah suntik vaksin, tapi vaksin ini dia pun pandai. Dia tahu vaksin dah datang, dia pun berubah karakter dia untuk dia lebih bertahan berdepan dengan vaksin ni. Baik YB, ini soalan terakhir kita. Kita harap YB boleh dipertimbangkan lah. Boleh mempertimbangkan. Yes. Minta maaf YB. Okey YB, nanti bila semua dah okey, boleh tak kita ajak YB datang untuk jamming? Okey, deal. YB boleh bawa sekali Kugiran Band, boleh YB? Boleh. Cantik. Because we know you like music, you love music. Anyway, music, yes. YB, what's your favorite song? My favorite song? Yeah. My favorite band is Pearl Jam. My favorite song is Rearview Mirror. Oh, Rearview Mirror. YB, boleh tak saya minta YB nyanyi sikit? Tak boleh. Itu masa saya datang untuk jamming. Kita janji sekarang. Cantik YB. YB, mungkin ada satu pesanan khas kepada semua pendengar-pendengar Hot FM ni yang mungkin ada sedikit kegusaran di hati untuk menyuntik vaksin COVID-19 ni. Silakan YB. Kepada pendengar Hot FM, saya ingin memberi jaminan bahawa vaksin yang telah pun kita beli adalah vaksin yang selamat dan berkesan. Sebab itu, orang pertama yang akan terima vaksin adalah Perdana Menteri sendiri, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin. Orang yang kedua yang akan menerima vaksin adalah Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan kita. Selepas itu, barisan hadapan, doktor, jururawat, semua akan terima vaksin ni. Dan anda lihat saja nanti, ya, kalau mereka rasa selamat, kalau mereka kata vaksin ini adalah bagus, maka saya harap seramai mungkin penduduk Malaysia akan terima vaksin COVID-19 ini juga. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Saya nak tanya sikit. Okey. Fizi dengan Mak Adam, ya. Fizi dengan Mak Adam janji ambil vaksin ke tak? Ambil YB. Alright. Yes. YB, stay safe. Yeah. Okay, take care. Stay safe, guys. Take care. See you soon. Hot FM.